Otak kita ni semakin lama semakin lemah sebab banyak tengok social media. Social media direka untuk melemahkan otak. Bermula daripada dia mengajarkan kita tulisan sampai kita ketagih. Ketagih itu tanda kelemahan otak. Otak yang lemah akan mudah ketagih. Otak yang kuat dia akan guna untuk manfaat tertentu. Dia bukan ketagih dah 3 jam. Yang itu ketagih, otak dia lemah, mudah dipengaruhi. Otak yang kuat ni sentiasa bergerak dan berfikir, aku tak mau kena kontrol, aku tak mau kena kontrol. Dia lawan balik. Kalau baru 5 minit dah hanyut dah. Senangnya kena kontrol dia ni. Macam main game 5 minit je 5 jam. Lemah. Jadi media sosial dicipta, mula-mula dia bagi kita benda yang panjang-panjang. Macam Facebook, tulis panjang-panjang, berartikel panjang-panjang, macam surat khabar. Sebab kita dah biasa baca surat khabar. Mula-mula dia tarik kita pergi baca ke Facebook, tinggalkan surat khabar. Lepas tu surat khabar pun tutup, hilang. Surat khabar pun masuk Facebook sekarang. Biasa baca artikel panjang-panjang tu daripada zaman Jepun lagi kan, nak baca artikel panjang-panjang. Lepas tu lama-lama dipendekkan. Dia mula perkenalkan Instagram, gambar je banyak. Orang hak baca buku tengok gambar saja ni budak-budak je, sebab otak dia lemah. Sebab itulah buku budak tadika gambar lagi besar daripada tulisan. Gambar besar. Pada suatu hari si kancil datang menemui buaya, gambar besar. Sikit je dia tulis. Sebab itulah level otak budak tadika. Itulah Instagram. Dia downgradekan otak kita. Kan? Buku gambar besar. Buku tadika dulu masa si kecil-kecil, buka kamus, buka novel, tutup balik, tak boleh. Banyak sangat tulisan. Kecil-kecil pula tu. Jadi buku-buku teks darjah 1, darjah 2 penuh warna-warni, gambar-gambar, bunga-bunga. Baru kita nak tengok. Pasal otak lemah. Jadi kita daripada tulisan dipindah ke Instagram, bagi gambar saja. Lepas tu ni dia bagi otak kita jadi malas. Jadi kita pun scroll gambar, tengok caption sikit je. Lepas tu barulah dia, itu dari sudut penulisan lah. Dari sudut penulisan, bila dia dah ketagih dengan Instagram, dia balik ke Facebook, dia hanya boleh baca separuh daripada artikel yang biasa dia baca sebelum ni. Sebab otak dia dah kebuncut, dah jadi kecil. Dulu dia boleh baca full artikel, tapi disebabkan dia dah ketagih dengan Instagram, bila balik ke Facebook dia boleh baca separuh. Lepas tu dia scroll, tak boleh baca benda ni, panjang sangat. Jadi orang pun terpaksa buat status pendek-pendek untuk dapat like. Kalau buat banyak-banyak, orang tak like, tak baca habis pun. Kecuali orang yang betul-betul pakar dalam menulis, dia pandai copywriting, dia pandai menarik audien untuk teruskan membaca. Itu bakat orang-orang tertentu lah, macam saya. Jadi orang akan terpana 3 muka surat pun orang baca juga. Pasal kita kena pandai tarik orang untuk baca. Setengah orang ayat plain je, dia baca 2-3 rangkap dah scroll, tak mau baca lah. Itu dari sudut penulisan. Dari sudut video, kita ni daripada kecil lagi duk tengok movie 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam kan. Kalau kita nak tengok sesuatu cerita tu, kita hanya boleh tengok dekat TV. Kalau nak tengok movie ke apa, kena beli CD, kena pergi tengok kapangan wayang. So cerita yang best-best kita akan save the date. Oh, raya ni ada cerita Hindustan ni best ni, raya pertama cerita apa, raya kedua cerita apa, raya ketiga cerita apa. Dulu ada dekat surat khabar kan, ada rancangan TV kan, kita boleh check tengok malam ni mega movie, oh cerita Rainbow, kita tunggu. Dan kita boleh habiskan 2 jam. Lepas tu dia orang mula perkenalkan YouTube. Ada juga video panjang-panjang. Daripada 2 jam, dia pendekkan jadi setengah jam. Setengah jam jadi 15 minit, jadi 10 minit, jadi 5 minit. Lepas tu masuk video-video pendek ni dekat dalam Facebook, sebab dia nak kita tengok video juga.
Tapi 3 minit, 4 minit, 3 minit, 4 minit. Bila kita dah ketagih dengan 3-4 minit ni, yang hak setengah jam tu tak boleh tengok dah, panjang sangat. Lagilah nak tengok yang hak sejam, lagi panjang. Jadi dokumentari semua dah tak laku. National Geographic ke apa ke, skip. Orang tua je tengok, yang tak berminat dengan benda-benda zaman sekarang ni kan. Bila dah orang ketagih dengan hak 3 minit ni, dia perkenalkan pula TikTok lagi laju. Lepas tu sekarang semua platform ada reel ni 30 saat. Hak 3 minit pun tak boleh tengok dah. Otak ni tak boleh tahan. 3 minit lama sangat. Saya nak tengok 30 saat je. Bila dia dah start ketagih yang 30 saat tu, scroll lagi. Otak dia jadi betul-betul delicate, betul-betul jadi lemah. Nak baca benda panjang dia sakit kepala. Nak tengok benda yang video panjang lebih 30 saat dia sakit kepala. Dia kena scroll. Orang macam tu dah kena mind control full. Dia memang apa je yang diberitahu dalam media sosial nanti akan cepat pengaruh dalam kepala dia. Masa tu dia punya kita kata apa, tindakan dia akan lebih cepat daripada otak dia. Dia tak boleh nak buat keputusan, dia tak boleh handle stress. Kita rasa macam alah, apa benda ni kan, tak ada apa kesan pun, okey je kita hidup. No, disebabkan social media buat dia punya algoritma dia macam tu, meningkat kes bunuh diri mencanak-canak. Sebab tak boleh handle stress. Nak tengok video 3 minit pun tak boleh lah. Nak tengok satu artikel pun tak boleh lah. Apatah lagi bila ada problem datang. Dulu manusia boleh multitask, 10 kerja dia boleh fikir. Sekarang bagi satu kerja pun tak settle, menyusahkan orang. Bagi satu kerja pun tak boleh settle, otak dia lemah. Orang dulu 10 kerja dia buat satu masa. Saya cerita saya punya kehidupan dekat kawan-kawan, dia orang pun pelik macam mana saya boleh buat semua benda. Saya ada restoran saya sendiri, dan saya ada supply makanan ke lebih 17 cawangan My News. Saya ada madrasah, saya ada mudir dan saya kena uruskan. Dalam masa yang sama saya buat degree dalam bidang business administration. Dalam masa yang sama saya buat master dekat KUIS, College University Islam Selangor, dalam bidang hadis. Dalam masa yang sama saya kerja dekat Berani Bunch sebagai guru. Dan saya kena travel, sometimes saya kena pergi dekat cawangan KL, sometimes saya kena pergi dekat cawangan Cyberjaya. Dalam masa yang sama saya kena uruskan anak saya 5 orang, tiap-tiap pagi bergaduh dengan diorang, nak kena siapkan diorang pergi sekolah apa semua. Semua benda saya buat dalam satu masa. Banyak investment sana sini. Dalam masa yang sama juga saya menjual emas, dan saya adalah master dealer kepada syarikat Public Gold. Dan ada banyak lagi kerja-kerja lain yang saya buat. Dan saya hidup normal. Orang lain tengok, oh macam mana boleh buat banyak, dia buat satu kerja pun tak boleh. Pasal kau tengok media sosial banyak sangat. Tu jawapan dia. Jadi nak multitask 2 benda pun tak boleh, multitask 3 benda pun tak boleh. Otak jadi semakin lemah. Sebab itu bahaya tau, tengok reel 30 saat tu. Bahaya sangat. Jangan amalkan. Lagi-lagi anak-anak. Budak-budak dulu kita bagi tengok kartun yang setengah jam, Tom and Jerry contohnya, dia tengok je sampai habis. Tapi bila kita bagi remote kat dia mula pilih apa yang dia nak, dia dah, itu yang menyebabkan jadi speech delay. Itu yang menyebabkan budak jadi lambat bercakap, lambat membaca. Pasal otak dia terlampau laju sebab ni kan, dia duduk tengok benda-benda yang pendek-pendek tu. Jadi bila dunia realiti ni dia jadi tak betul. Sekarang jumpa banyak budak macam autism. Dia lambat cakap lah, dia terlampau laju lah, terlampau kalut lah. Bila tengok kehidupan dia, makanan tak sihat satu lagi ialah apa hak dimasuk dalam kepala dia. Ada satu orang putih ni, perempuan, umur dia 70, tapi badan dia sihat, masih cantik kulit dia.
elok semua. Lepas tu ada orang interview dia, tanya umur berapa, 70 dah. Ingat 50-an, 70. Lepas tu dia orang kata, dia orang tanya apa tips nak sihat sentiasa ni, nak sentiasa sihat, nak sentiasa orang kata kulitnya cantik dan sebagainya. Jadi dia kata ada dua benda penting pada badan manusia ini perlu dijaga. Benda ni selari dengan hadis-hadis Nabi, tapi orang kafir ambil manfaat. Dua benda kena jaga, dia kata. Yang pertama ialah perut kamu, yang kedua ialah otak kamu. Apa yang kamu masukkan dalam perut dan otak kamu, itulah diri kamu 30 tahun akan datang. Banyak makan benda junk food, banyak tengok benda-benda media sosial, sekarang tak bagi kesan, lagi 30 tahun nampak, nanti akan nampak kesan dia. Lagi 10 tahun, lagi 20 tahun akan datang akan nampak kesan. Badan rosak, sakit buah pinggang, rosak hati, jantung tersumbat, otak tak boleh nak handle stres, masalah kecil pun tak boleh nak settle, tak boleh fikir, common sense hilang, cepat nyanyuk. Sebab masa 10 tahun yang lalu dia sumbat benda berapa-apa dalam kepala dia. Dia sumbat benda berapa-apa dalam perut dia. Dia tak kisah pun apa gluten ke, karbohidrat ke, protein ke apa, dia tak kisah. Jadi dia kata dia jaga dua benda tu lah. Dia jaga makannya, dan dia jaga apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia fikir. Viral semua dia tak ada. Kita sibuk dengan viral, orang kahwin 2, orang kahwin 3, apa kaitan dengan kita? Foto stres seorang-seorang, shaking seorang-seorang, apa hal kau? Orang tu kahwin 2, apa masalah kau? Rosak otak gitu. Benda-benda viral, benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita, benda-benda yang masuk, itu semua merosakkan otak kita, menyebabkan kita lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang ni cepat nyanyuk. Nyanyuk ni menyusahkan orang, menyusahkan diri, tak apalah menyusahkan orang kan. Kesian kat anak-anak, cucu apa semua. Kita sendiri pun terlupa, kesian kat isteri kita, kesian kat suami kita. Fikir lah. Jadi benda-benda viral, benda-benda negatif, berita-berita negatif, langsung dia tengok negatif dia tolak. Hari-hari tengok benda positif je, hari-hari dengar benda positif je, benda hak baik-baik je. Itulah kehidupan orang Islam sebenarnya. Hari-hari Allah Rasul, hari-hari selawat, hari-hari baca Quran, kan? Sepatutnya itulah kehidupan kita. Sebab itulah ulama-ulama, jaranglah ada ulama yang nyanyuk ni. Guru saya umur 90 tahun, saya ingat lagi dia suruh saya baca apa ni, dia bagi saya Quran, dia suruh saya dengar. Saya ingat kenapa bagi Quran, dia kata tolong dengar jap, dia nak ulang hafazan dia. Umur 90 lebih lah. Jadi dia baca daripada hafazan dia, sebab dia hafiz Quran. Jadi dia takut lupa, umur dah 90 lebih, dia baca depan saya. Saya pun cek, betul, saya tu juzuk, esok juzuk kedua pula, kan? Jadi dia orang ni, ulama-ulama besar kita ni, syekh-syekh, maulana besar-besar ni, dia orang smartphone pun tak ada, TV tak ada, apa pun tak ada. Jadi apa yang masuk dalam otak dia orang ni hanya Allah Rasul, hidup dia orang tenang. Nah, jadi apa hak kita makan, apa hak kita masuk dalam otak kita, itulah yang akan menjadikan diri kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau nak sihat pada otak, sihat pada badan kita, jagalah otak kita, jagalah pemakanan kita.